Sambutan Hari Raya Aidiladha atau dikenali juga sebagai Hari Raya Kurban yang diraikan pada bulan Ogos lepas telah pun berlalu. Mungkin bagi sesetengah orang, sambutan Hari Raya pada tahun ini tiada bezanya dengan sambutan pada tahun-tahun yang lalu. Namun bagi saya, sambutan Hari Raya Aidiladha tahun 2018 mempunyai kelainan yang amat besar dan sangat bermakna. Segalanya bermula apabila dijemput oleh ahli jawatankuasa Masjid Muhammad di RTM untuk menyertai rombongan mereka meraikan Hari Raya Aidiladha di Sri Lanka dan menyaksikan pelaksanaan ibadah kurban di sana. Terdetik juga di sudut sanubari, apa istimewanya? Dan perkongsian pengalaman ini menceritakan keistimewaan tersebut. Setelah meraikan Hari Raya Aidiladha bersama sanak saudara dan rakan taulan di Malaysia, perjalanan jadual program ziarah kurban Sri Lanka, kelolaan ahli jawatankuasa Masjid Muhammad di RTM, bermula apabila ahli rombongan yang turut disertai Islamic Aid Malaysia berlepas dengan kapal terbang menuju ke Colombo tepat jam 10.25 malam. Tiba di bumi Sri Lanka, rombongan menaiki bas untuk menuju ke lokasi ibadah kurban, iaitu di daerah Kiniya yang terletak di wilayah Trincomalee di timur bumi Ceylon. Trincomalee sebelum ini terkenal kerana turut tersenarai antara lokasi yang teruk dilanda tsunami selain Aceh di Indonesia dan kota Kuala Muda di Malaysia dalam kejadian malang tahun 2004. Sri Lanka mempunyai lebih 20 juta orang dengan penduduk Islam direkod sekitar 2 juta orang atau kurang 10% daripada keseluruhan populasi. Kiniya dipilih kerana lokasi ini mempunyai sebahagian besar umat Islam yang masih menjalani kehidupan dalam serba kedaifan, antaranya di kampung Arakria. Dan ini merupakan rintitan daripada program yang dianjurkan oleh Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, di mana ini merupakan kali ke-7 kita mengadakan korban di luar negara. Di mana sebelum ini kita pernah mengadakan program-program seperti di Kemboja, Vietnam, Thailand, Indonesia dan seluruhnya di Malaysia sendiri pun kita ada buat beberapa tempat khususnya pada musim banjir besar itu kita tumpukan negeri-negeri di Malaysia saja. Jadi ini alhamdulillah sambutan begitu menggalakkan dan inilah merupakan kali pertama jemaah kita turut serta agak ramai sikit, lebih kurang dalam 40 orang terdiri pada kaki tangan RTM dan juga masyarakat sekitarnya yang merupakan jemaah Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur. Seawal pagi, penduduk sekitar kampung mula berkumpul untuk membantu melaksanakan ibadah kurban secara bergotong royong. Gerak kerja muafakat terbukti mempercepatkan urusan kurban dan menjelang tengah hari segalanya hampir selesai. Ini merupakan sebahagian daripada daging-daging lembu yang telah dikumpul sempena ibadah kurban di Sri Lanka. Daging-daging ini akan diagihkan untuk komuniti Islam di sekitar Arakria, Kiniya. Menyentuh perasaan apabila wajah-wajah gembira penduduk setempat, terutama kanak-kanak yang menyambut riang program ibadah kurban yang dilaksanakan di kampung mereka. Dengan suasana berubah bagaikan pesta, jelas menggambarkan riak kesyukuran kerana tempat mereka terpilih menjadi lokasi 90 ekor lembu dan 4 ekor kambing hasil sumbangan ahli rombongan, ahli keluarga dan sahabat handai dari Malaysia dikorbankan sempena Hari Raya Aidiladha. Sebagai tanda berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang berkemampuan, bersyukur dengan nikmat yang dilimpahi ilahi, selain mengeratkan hubungan silaturahim sesama umat Islam tanpa mengira lapisan dan batas sempadan kawasan. Kami daripada Masjid Muhammadi Angkasa Puri bersama IAM datang ke Sri Lanka ini untuk membuat ibadah korban. Di tempat ini kami membuat agihan kepada mereka yang memerlukan. Sepanjang kami di sini, alhamdulillah mereka amat memerlukan daging korban yang mana mereka dapat menikmatinya hanya setahun sekali sahaja. Alhamdulillah kami
sebagai sebahagian daripada Jawatankuasa Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri amat berasa bersyukur dan gembira sekali dapat menjalankan ibadah kurban di Kenyah dan Sirikaya di Sri Lanka. Inilah usaha kami khusus untuk penduduk-penduduk Muslim yang seramai 7.9% di Sri Lanka. Kerja-kerja memotong dan melapah lembu-lembu kurban dilakukan di sini dan memandangkan jumlah lembu yang dikorbankan pada hari ini agak banyak jumlahnya. Kemungkinan kerja ini akan berlangsung antara 3 hingga 4 jam sebelum ia diagihkan kepada orang ramai. Bagi memudahkan pengagihan, daging-daging kurban ini diagihkan melalui masjid-masjid sekitar Kenyah. Menggunakan sistem kupon, orang ramai mula berkumpul untuk menerima bahagian masing-masing bermula jam 3 petang waktu tempatan. Dan jelas kedengaran perkataan syukur serta terima kasih yang tidak henti-henti oleh penduduk setempat. Malaysia குர்பானி உதவி செஞ்ச அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா. மேலும் இனிமேலும் உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மலேசியாவிலிருந்து எங்களுக்கு குர்பானி சாப்பிட்றதுக்கு வந்துச்சாங்க. சந்தோஷம். அதனால் எங்களோட ஊர் பின்தாங்கிய கிராமம் உண்டு, வறிய கிராமம். அப்போ ஆகவே எங்களுக்கு மீண்டும் உதவி செய்கிறதுக்கு நாங்கள் உதவிகளை எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் மலேசியா நாட்டு மக்களுக்கும் இங்கு வந்திருக்கிற நிறுவனங்களுக்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏனென்றால் இங்கு இருக்கின்ற ஏழைகளுக்கு உகியா இறைச்சி கொண்டு வந்து இந்த மக்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக வந்த இந்த நிறுவனத்துக்கும் அந்த மலேசியா மக்களுக்கும் அல்லாஹ் மிகவும் மிகவும் அள்ளி கொடுக்க வேண்டும். இவர்கள் எல்லோருக்கும் ஜஸாக்கல்லாஹ் khairan. Program ziarah kurban di Sri Lanka ini adalah tahun yang kedua yang kita adakan sebenarnya. Pada tahun lepas kita dapat agihkan lebih 100 ekor dan di daerah Kenyah dan juga Tengku Mali ini sebenarnya ada lebih 300 buah masjid di mana kita tidak dapat menghantar kepada kesemua masjid-masjid tersebut. Kerana itu kita lanjutkan program ini pada tahun ini. Dan insya-Allah kita akan cuba menghantar kepada masjid-masjid seperti yang kita lihat tadi, setiap imam masjid dia datang untuk ambil lembu bahagian korban masing-masing. Jadi dan yang mana kita agihkan sendiri dan yang mana mereka ambil dan mereka agihkan itu mereka agihkan sendiri. Jadi program ini sebenarnya mendapat sokongan daripada rakyat Malaysia, khususnya yang pertama daripada penyumbang Islamic Malaysia sendiri, donors, dan yang kedua daripada penyumbang iaitu rakan-rakan kita daripada Masjid Muhammadi RTM. Jadi kerana itu mereka bersama-sama kita seramai tim rombongan kita seramai 54 orang pada hari ini bersama-sama kita, di mana mereka kita galakkan mereka menyembelih sendiri haiwan ternakan korban mereka dan juga mereka mengagihkan sendiri Di sini mereka dapat membuat korban, dalam masa yang sama boleh menyembelih haiwan ternakan korban mereka dan juga mereka mengagihkan sendiri kepada penerima-penerima manfaat yang memerlukan. Lebih bererti apabila peserta program ini turut berpeluang menikmati daging kurban yang dimasak mengikut resepi masyarakat tempatan. Mungkin sedikit berbeza, tetapi nikmatnya amat terasa. Kami juga mewawarkanlah kepada mana-mana di luar, sekiranya ada program-program begini, sila beri kerjasama supaya kita tahu di Malaysia kita agak alhamdulillah lah, di Malaysia negara kita agak baik, di mana siapa yang mempunyai kelebihan kewangan dan sebagainya, tolonglah beri sumbangan, support aktiviti yang begini kerana ia satu orang kata samping kita memberikan membantu masyarakat di sana, kita juga menaikkan nama negara kita di mata dunia. Kesempatan menyertai program ziarah kurban di Sri Lanka sempena Hari Raya Aidiladha memberi pandangan baharu tentang erti pengorbanan dan berkongsi nikmat kesyukuran. Betapa masih ramai yang tidak mampu menikmati rasa daging walau setahun sekali dan betapa bersyukurnya kita yang boleh menikmati empuk daging pada bila-bila masa.
Catatan Kembara di Bumi Sri Lanka sempena program ziarah kurban anjuran ahli jawatankuasa Masjid Muhammadi RTM diteruskan lagi. Usai melaksanakan ibadah kurban, ahli rombongan yang disertai ahli jawatankuasa Masjid Muhammadi RTM dan Islamic Aid Malaysia meneruskan program yang lain. Menariknya, ada dua projek khas yang turut dilaksanakan sempena lawatan kali ini. Ketika kebanyakan negara lain berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan tinggi pencakar langit dan infrastruktur moden sebagai penanda aras pembangunan dan lambang telah maju ke hadapan, namun di sesetengah tempat di Sri Lanka, termasuk di daerah Kiniya di wilayah Tringcomalee, kebanyakan penduduk masih bergelut untuk mendapatkan kemudahan air yang merupakan keperluan asas utama dalam kehidupan seharian. Menginsafi kesusahan tersebut, Islamic Aid Malaysia mengambil kesempatan yang ada untuk menghulurkan bantuan. Maka projek Perigi untuk Sri Lanka dilancarkan untuk mengutip sumbangan dana dalam kalangan rakyat Malaysia dan membina kemudahan perigi yang lebih moden dan mudah digunakan. Antara yang turut mengambil bahagian aktif ialah ahli jawatankuasa Masjid Muhammadi RTM. Malah projek ini merupakan antara misi utama yang dilaksanakan oleh Islamic Aid Malaysia sempena program ziarah korban Sri Lanka 2018. Dimulakan sejak 3 tahun yang lalu, projek perigi untuk Sri Lanka kini berjaya menyumbang 70 unit perigi untuk kegunaan penduduk yang dikategorikan miskin sekitar daerah Kiniyar. Inisiatif ini merupakan kesinambungan daripada projek-projek pam air kelolaan Islamic Aid Malaysia yang sebelum ini dilaksanakan di Jawa Timur dan Sumatera, Indonesia. Terdiri daripada 3 jenis pam iaitu pam air biasa, pam air elektrik dan pam air bertangki. Pam-pam air ini dihasil berdasarkan kemudahan yang ada dan bergantung kepada keperluan penduduk yang terlibat serta menelan kos sekitar RM900 hingga RM1,300. Thank you, Nandra. Menyedari antara masalah besar yang dihadapi oleh penduduk sekitar Kakamuni ini ialah untuk mendapatkan air yang merupakan elemen penting dalam kehidupan seharian, Islamic Aid Malaysia telah menggerakkan usaha mengambil inisiatif mengumpul dana daripada penduduk Malaysia untuk menghasilkan pam-pam air sebegini bagi kegunaan harian. Penduduk yang dipilih untuk menerima bantuan berdasarkan keluarga miskin yang mempunyai anak yang ramai, golongan warga emas dan lingkungan penduduk yang menjalankan aktiviti pertanian yang boleh berkongsi air untuk kegunaan bersama. மலேசியன் மக்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டதுக்கு எங்களுக்கு பைப் லைன் தந்து உதவி செஞ்சதுக்கு எங்களுக்கு கஷ்டங்களை பார்த்ததுக்கு இன்னும் மேலும் மேலும் உதவி செய்யுமாறு வேண்டிக் கொள்வோம். Kalau di kawasan bandar mereka mempunyai bekalan paip air, tapi kalau di kampung-kampung khususnya petani sebenarnya khususnya petani mereka mempunyai masalah untuk menjalankan aktiviti pertanian mereka kerana kekurangan air. Jadi dengan adanya perigi dapat mereka gunakan untuk tujuan mandi ya, untuk memasak ya, untuk berwuduk dan juga dapat digunakan untuk aktiviti pertanian mereka. Kita sebenarnya alu-alukanlah rakyat Malaysia yang ingin membuat wakaf perigi di mana fadilatnya lah ya sangat-sangat besarlah selagi mana perigi tersebut mengeluarkan air ya, selagi mana mereka menggunakan untuk tujuan solat, untuk tujuan makan ya, aktiviti pertanian dan sebagainya, selagi itulah pahala ataupun ganjaran itu berterusan. Jadi kerana itu kita memang banyak buat perigi di bawah salah satu projek di sektor water and sanitation. Projek perigi ini ternyata bukan sahaja membantu memudahkan penduduk setempat yang menerima bantuan menjalani kehidupan seharian, malah turut membantu menjana pendapatan, memandangkan sebahagian besarnya bergantung kepada bidang pertanian. Misi program kemudiannya mengunjungi sekolah yang diwujudkan khas untuk pelajar perempuan di Tringcomalee. Walaupun terletak di kawasan yang miskin di daerah Kiniya dan sentiasa berdepan dengan kekangan keuangan, namun Madrasah Rauzatul Hafizah Girls Arabic College nekat meneruskan matlamatnya untuk mendidik anak-anak tempatan, memandangkan kepentingannya untuk kehidupan mereka pada masa hadapan. Sekolah ini mula beroperasi pada tahun 2000 apabila ada penduduk tempatan mewakafkan tanah miliknya
berkeluasan 1,5 ekar. Atas kesedaran kepentingan untuk mempelajari ilmu-ilmu berkaitan agama Islam bagi golongan muda. Menerima pelajar seramai 30 orang seawal pembukaannya, Madrasah Rozatul Hafizah kini mempunyai pelajar berjumlah 120 orang dan guru seramai 15 orang. Dan satu-satunya sekolah aliran agama untuk pelajar perempuan di daerah ini. Selain mata pelajaran wajib seperti sains, matematik, sejarah dan bahasa Tamil, madrasah ini turut menawarkan subjek syariah Islamiyah, bahasa Arab, usuluddin, akidah dan bahasa Inggeris. Menyedari betapa pentingnya sistem pendidikan untuk anak-anak komuniti Islam di sini, maka madrasah ini diwujudkan dan menerima sumbangan daripada pihak luar, maka sekolah ataupun madrasah ini telah beroperasi selama 18 tahun. Atas kesedaran tersebut, Islamic Aid Malaysia mengambil peluang untuk membantu sedaya yang mampu bagi memastikan sekolah ini mempunyai kelengkapan yang sewajarnya sebagai institusi pendidikan agama selain memiliki ruang yang selesa untuk para pelajar menuntut ilmu. Selain meneruskan bantuan kewangan hasil sumbangan orang ramai di Malaysia, badan ini turut menghulurkan bantuan berbentuk naskah Al-Quran, telekon sembahyang dan sejadah. Ia memandangkan sebahagian besar pelajar di sini adalah daripada keluarga miskin dan anak-anak yatim. Di Sri Lanka mereka tidak mempunyai sekolah khusus, sekolah agama yang khusus. Mereka tidak mempunyai sekolah kebangsaan agama dan sebagainya. Jadi mereka mengharapkan madrasah-madrasah lah untuk anak-anak mereka belajar agama. Jadi kerana itu kita cuba sebaik mungkin untuk kita bantu, dan alhamdulillah pada hari ini dengan sokongan kerjasama dengan masjid Masjid Muhammadi ATM, kita dapat menyumbang untuk madrasah ini sumbangan tunai, dan kita harap mereka dapat membangunkan bangunan-bangunan ataupun tempat belajar, yang tempat penginapan yang masih belum siap. Kalau kita tengok di belakang tu masih ada lagi tiang-tiang yang dah naik tetapi tidak dapat dibangunkan kerana mempunyai masalah kewangan. Kini kompleks Madrasah Rozatul Hafizah mempunyai 4 bangunan, masing-masing untuk pentadbiran, masjid, tempat belajar dan asrama penginapan berbanding hanya 1 bangunan pada awalnya. அதேபோல் எங்களுடைய கல்லூரி ஆரம்ப காலங்களிலிருந்து மிகவும் கஷ்ட நிலைமையிலிருந்து தற்போது ஓரளவு அதன் நிலைமைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட நிலைமைகளில் வருகிறது. இருந்தும் எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய தேவைகள் இருக்கின்றன. அந்த தேவைகளை இனங்கண்டு எங்களுக்கு அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை அதற்குரிய மேற்கொண்டு எங்களுக்கு செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். According to Sri Lanka, a student studying in 8th standard are coming and start studying here, and after his A-level he will pass out from here, and sometimes according to their A-level results, advanced level results, they may enter local or foreign universities. We have designed our curriculum for 7 years. In that period of time, we teach our students many things, many subjects which help to improve their lives. Menjadi kenangan indah, misi kali ini turut diraihkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Sri Lanka yang begitu kagum dan menghargai usaha rakyat Malaysia menabuh jasa dan berbakti kepada sekelompok penduduk di Sri Lanka yang sememangnya amat memerlukan bantuan. Ia juga bersempena dengan majlis sambutan Aidiladha anjuran Suruhanjaya Tinggi itu. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Sri Lanka mengalu-alukan kedatangan kumpulan-kumpulan amal yang datang untuk menguat charity seperti korban dengan juga charity sumbangan ke sekolah-sekolah dan yang lain-lain. Dan Suruhanjaya Tinggi Malaysia juga mengalahkan kumpulan-kumpulan sebegini sebab dia akan dapat memperkasakan lagi hubungan Malaysia dengan Sri Lanka melalui
people-to-people interaction. Kami keluarga Malaysia di Sri Lanka ucapkan selamat